amal dia. Amal macam mana yang lebih baik? Hadis yang diguna pun hadis yang lebih kurang sama. Wa bihi qala hadatsana, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurashi. Nama penuh dah tu, nama dia Al-Umawi Al-Qurashi. Dia mati pada tahun 247. Cumanya situ Al-Qurashi situ adalah dengan dibariskan bawah. Al-Qurashi itu dibariskan bawah. Bagi bawah kat situ. Itu maksudnya bagi bawah. Tu maksud bagi bawah saja. Maksud bagi bawah. Maksud bagi bawah tu Al-Qurashi itu adalah sifat bagi Sa'id yang kedua tu, bukan Sa'id yang pertama. Tu makna dia. Kalaulah Sa'id yang pertama, niscaya Qurashiyu kita kena baca. Jadi kalau Sa'id yang kedua, kita baca Al-Qurashiyi. Mana perbezaan lah sikit ya. Perbezaan dari segi baris lah. Jadi kena tahulah sikit-sikit sebanyak kan. Dia meninggal pada tahun 247. Qala, dia berkatanya haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abi, iaitu ayahandaku, iaitu nama Yahya bin Sa'id lah. Yahya bin Sa'id Al-Qurashi tadi. Yang ini mati pada tahun 174. Mati pada tahun 174. Ayah dia. Qala, dia berkatanya haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah. Abu Burdah nama dia Buraid. Abu Burdah sini nama dia Buraidun. Nama Buraid. Bin Abdullah bin Abu Burdah pula. Bin Abu Burdah. Abu Burdah yang kedua daripada apa? Bin lah tadi tu. Bin Abu Burdah. Abi tu baris ya. Jadi Abi Burdah ataupun Abi Burdah iaitu maksud bagi Abi Burdah ni nama dia kalau situ dia ada tulis dah Abi Musa. Bawah tu ada tulisnya dia tu sebagai Abi Musa. Tapi Abi Musa pun masih lagi jadi keliru lah nama dia. Nama dianya Amir. Nama dia Amir. Nama dia Amir. An Abi Burdah, daripada Abi Burdah. Jadi daripada Abi Burdah, an Abi Musa, daripada Abi Musa. Semua tu ada kaitan belakang kan? Ada Abi Burdah yang kedua daripada Abi Musa. Abi Musa situ Abi Musa Al-Asy'ari. Itu Abi Musa situ nama dia Abdullah bin Qais bin Sulaim.
bin Sulaim. Abdullah bin Qais bin Sulaim Al-Ash'ari. Yang ni meninggal pada tahun 41 ataupun 44. Di dalam Bukhari dia ada lebih kurang, sini dia ada tulisnya 57 hadis. Riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari ni ada 57 hadis. Radhiyallahu anhu qala, berkatanya dia, qalu ya Rasulullah. Qalu, mereka berkata, iaitu sahabat-sahabat yang berkata lah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dalam riwayat Muslim ada sebut qulna, kami kata, wahai Rasulullah. Makna pun nak dekat sama kan. Ayyul islami afdal, Islam Islam mana yang paling afdal? Dalam riwayat Muslim ada sebut al-muslimi, Muslim yang afdal. Ayyul muslimina afdal, siapakah di kalangan orang Islam yang afdal? Maksud bagi Islam situ orang Islam, ataupun Islam situ dengan mana orang yang amal soleh, orang yang beramal. Amal mana yang cara yang paling afdal, paling terbaik, amal yang paling terbaik? Qala, berkatanya Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, sesiapa ya orang Islam lain dapat selamatnya daripada lidah dia dan juga tangan dia. Hadis ni semakna dengan hadis sebelum kan. Hadis itu semakna dengan hadis sebelum. Cuma cara lafaz hadis tu ada sedikit berbeza lah. Ada sedikit berbeza kerana adanya soalan, ayyul islami afdal, Islam mana yang lebih utama ataupun lebih yang terbaik, iaitu amal apa yang paling terbaik, perbuatan apa yang paling terbaik. Jadi perbuatan yang paling terbaiknya perbuatan lidah dia, tangan dia memberi keselamatan kepada orang-orang Islam. Orang Islam mendapat ketenteraman, mendapat keamanan, dapat keselamatan melalui lidah dia, melalui tangan dia, iaitu lidah dia daripada perkataan dia, daripada perbuatan dia. Ini seperti mana hadis yang sebelum. Bab yang baru, bab yang ke-6, babun it'amut ta'am minal Islam. Ini pembahagian lain lagi, iaitu bab memberi makanan, ataupun buat makan, beri makan kepada orang. Minal Islam, termasuk di dalam Islam. Dalam naskah lain ada sebut minal iman, termasuk daripada iman. Mana dalil iman satu orang itu memberi makan pada orang, memberi makan pada orang. Sebut kata makan, mana isyarat pada beri minum, beri makan, sama je lah. Dia segala benda yang berkaitan. Sebab beri makan ni isyarat kepada memberi bantuan kepada satu orang Islam yang lain. Ni dipanggil perkataan yang biasa diguna. Memberi bantuan biasanya dipanggil memberi makan. Bukan semata-mata makan, kadang-kadang berbentuk memberi pakaian, kadang-kadang memberi kewangan, kadang-kadang memberi air, kadang-kadang memberi betul-betul makanan lah. Makanan pun ada macam jenis makanan berat ke, ataupun makanan ringan ke, biskut ke, ataupun benda coklat sekalipun, mana benda-benda yang kecil sekalipun dia kira memberi makan. Maka memberi makan sini isyarat kepada segala benda yang diberitahu tadi, iaitu segala pemberian kita kepada satu orang Islam yang lain, kepada satu orang yang lain, itu dalil bagi
Islam yang satu orang, dalil bagi iman yang satu orang. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Itu maksud dianya dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari. Berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid. Amru bin Khalid meninggal pada tahunnya 229. Qala, daripada katanya haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits ibn Sa'd Al-Fahmi. Al-Laits ni banyak dah kan? Dia ni Al-Laits adalah Imam Al-Laits. Mana dia ni satu orang alim besar. Dia satu orang mujtahid besar lah, Al-Laits. An Yazid, daripada Yazid. Yazid sini nama dia, gelaran dia nya Abu Raja bin Abi Habib Al-Misri. Dia pun juga tabi'i besar. Dia pun juga tabi'i besar. Maknanya bukan ulama biasa. Dan dia di kalangan tabi'in. Dia ni adalah mufti Mesir. Ini adalah mufti Mesir. Meninggal pada tahunnya 128. Yazid tadi mufti Mesir. An Abil Khair, daripada Abil Khair. Abil Khair Al-Yazni. Abil Khair Al-Yazni. Abil Khair Al-Yazni, iaitu Abil Khair bin Abdullah Al-Yazni. Bin Abdullah, ayah nama Abdullah. Abdullah Al-Yazni. Itu pun juga, dia ni pun juga Mesri. Mesir juga lah. Daripada Amru tu lagi, Amru bin Khalid pun Mesir juga. Semua tu Mesir mereka. Mana ni hubungi orang-orang Mesir saja, ulama-ulama di Mesir. An Abi Khair, Abi Khair pun Al-Misri. An Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bin Al-As, radhiyallahu anhuma. Dua orang itu adalah sahabat Nabi, anak dengan ayah. Anna rajulan, ada satu orang, Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam naskah yang ada dengan kita ni, sa'ala Rasulullah, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan dianya, ayyul islami khairun, Islam mana yang paling terbaik? Tadi afdal, makna dia pun sama, afdal dengan khair ni semakna ya. Tapi soalan yang berlain, jawapan berlain. Kalau kira makna tu,
makna sama. Lafaz yang lain. Khair, afdal. Khair dengan afdal ni mana terbaik. Dua-dua dengan mana terbaik. Kalau kita haluskan makna dia lagi, afdal mana yang banyak kelebihan. Kalau khair pun banyak kebaikan. Lebih kurang sama mana dia. Jadi Islam mana ataupun amal mana yang paling baik? Yang paling baik. Qala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, memberinya makanan. Memberi makanan. Memberi betul makanan. Cuma bila dihalusi makna ta'am situ, bukan sekadar memberi makan. Sebab kalau memberi makan, kalau diterjemah bahasa Melayu memanglah dengan memberi makan. Tut'imu tu sendiri memberi makan dah. Tapi ta'am tu memberi isyarat seolah-olah bukan sekadarnya buat makan. Seperti mana orang Melayu kata buat makan. Seperti orang Melayu kata buat makan. Buat makan mana ada orang buat tak beri air kan? Mana dia ada air dia ada meja. Kalau ada orang sediakan meja, ada sediakan meja dia. Kalau ada orang sediakan kemah, ada kemah dia. Tempat berteduh. Tak ada orang kata makan ikut mula nak makan mana pun. Tak ada gitu. Bahkan bila sediakan makanan, isyarat kepada makanan dan juga nak makan di mana, tempat macam mana, kursi macam mana, meja macam mana, tempat basuh tangan dia. Dan sini isyarat kepada menyambut tetamu. Tak kira bukan dengan cara orang mari pun kita buat tak tahu apa, bahkan dengan menyambut tetamu. Tu juga dengan maksud memberi makan. Membuat makan. Buat makan. Jadi buat makan. Mana isyarat pada keseluruhan apa saja pemberian kita atas tujuan untuk buat makan. Maka sini dengan mana luas. Bahkan sini juga dengan makna apa saja berian. Jadi tut'imut ta'am dengan memberi sesuatu kepada orang. Tut'imut ta'am memberi sesuatu kepada satu orang lain. Maka ni adalah orang Islam yang melakukan amalan yang baik. Dan hadis ini semakna juga dengan ayat-ayat Quran mana pun. Yang mana ayat Quran ada sebut tentang memberi makan. Bukan sekadar memberi makan. Maka memberi makan itu isyarat kepada keseluruhan. Tak beri makan kepada fakir miskin. Lepas tu yang lain kan? Macam apa? Lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin. Orang hak dinalkan sakar berkata apa? Dia kata kami dulu tak solat. Tak solat. Dan juga kaminya tak memberi makan. Lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin. Tidak memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan pada bukan makanan saja, bahkan segala bantuan kita untuk orang miskin. Segala bantuan untuk orang miskin. Contohnya kalau kita nak bagi orang tu makan, maka semua segi. Contohnya kalau contohnya madrasah. Kita nak beri makan, kadang-kadang dengan bagi lauk pun cukup dah kan. Tapi kadang-kadang bila lauk kena masak. Masak kena ada gas. Kena ada puyuk. Kena ada air. Kena ada lampu. Mana semua ni isyarat kepada keseluruhan. Bila nak buat makan, dia kena ada semua perkara tu. Dengan ada tempat teduh. Dengan adanya apa ni orang panggil awah-awah dia. Rempah-rempah dia. Kena ada bawang lah apa semua tu. Jadi nak jadi satu makanan dengan adanya perkara-perkara penyebab bolehnya makan. Maka bermacam-macamnya cara untuk dapatnya makan tu. Jadi keseluruhannya
diringkaskan dengan makna memberi makan. Diringkaskan saja dengan makna memberi makan. Bukan kata memberi makan tu kita jadi betul sodek, orang panggil Kelantan panggil betul sodek. Betul sodek kan, we makan lah. Bukan dengan makna we makan dengan we makan gitu. Kalau we makan gitu pun kita silap faham, mungkin kita silap faham. We makan maknanya kita ambil satu suap, kita olong mulut dia tu. Tu we makan lah. Tu pun salah satu memberi makan juga dia panggil. Tapi kita kena ambil tangan kita kena suap dia tu. Tapi selain pada tu pun ada. Tak semestinya kita kena suap. Kita mau buat makan, kata ni sudah siap dah. Tak nak buat makan mestilah kita akan usaha. Tak ada beras, kena cari beras. Nak beli beras kena pergi kedai kena naik, ada minyak kereta ke apa, kena pergi dengan pergerakan nak pergi kepada kedai tu, nak pergi ambil barang. Lepas pergi ambil barang kena bayarlah, beraturlah apa semua tu. Segala kesusahan-kesusahan yang ada situ. Bunyi yang kata nak beli beras, tapi nak pergi beras kena naik kereta, kena pergi supermarket ke apa mana ke. Lepas tu kena ambil beras, kena akak beras. Lepas kena akak beras tu kena pergi beratur pula di kaunter apa semua, kena bayarlah apa semua. Lepas dia tu tak selesai dengan beras saja, kita masaklah apa semua. Dan ni pun juga dengan makna memberi makan. Kadang-kadang memberi makan dengan memberi beras tu saja pun dipanggil memberi makan juga. Jadi ni atas orang panggil satu perkataan ringkas, makna dia tu luas. Jadi jangan kita silap faham dengan satu bahasa memberi soal memberi makan. Memberi makan banyak cara memberi makan. Memberi makan kita memberi makan ni lauk pun kira memberi makan. Memberi makan lauk tu lauk, beras pun nak makan juga. Jadi itu isyarat-isyarat yang kita kena faham lah dalam bahasa Arab. Jadi tut'imut ta'am, memberi makan dengan maksud tadi. Segala keseluruhan yang dapat satu orang tu menikmati makanan. Makan-makan pun kena ada air kan, tak ada air lekat lah semua kan, semua tu keseluruhan. Apa saja yang boleh dorong. Macam-macam. Sebab kadang-kadang orang tu bagi beras, ada kadang-kadang orang bagi lauk, kadang-kadang orang bagi bawang, kadang-kadang orang bagi minyak, gula lah apa semua. Semua tu adalah asbab-asbab kepada mendapatnya makan. Cuma kalau kau ada beras, maka terbaik lah? Tidak berapa terbaik. Tapi kalau kita bagi lauk saja, bagi lauk saja pun terbaik lah? Tidak terbaik lah. Kalau terbaik, keseluruhan tu dipanggil terbaik. Jadi seolah-olah macam gini lah, seolah-olah macam kalau kita nak buat makan, satu majlis makan macam walimatul urus ke apa, kita kena sediakan semua sekali dengan susah payah kita. Dan nak sedia tu barulah kita tahu apa keperluan untuk kita jadi susah gitu. Nak suruh orang mari makan, orang mari makan sekejap, makan sepinggan nasi pun orang pun beredar sekejap ya. Tapi usaha kita nak buat tu kena persediaan panjang. Berbulan-bulan kadang-kadang bersedia. Lepas tu nak dengan masak pula kena adanya tukang masak lah apa semua tu, persediaan yang banyak. Maka inilah dipanggil memberi makan. Bukan dengan muka masam ke apa dah, bahkan dengan muka manisnya, dengan menjemput orang silakan masuk lah apa semua, marilah makan. Dipanggil menyambut tetamu. Dengan menyambut tetamu, mempersilakan orang makan, menunjukkan akhlak baik depan orang yang kita nak beri derma apa semua tu, adalah satu perkara dengan maksud tut'imut ta'am. Jadi tut'imut ta'am dengan makna luas. Hanya cukup dengan sebut memberi makan. Memberikan makan saja dah, tapi memberi makna luas. Jadi cukup perkataan Nabi ini bukan perkataan daripada wahyu. Perkataan daripada wahyu. Bila perkataan daripada wahyu, satu perkataan pun sudah cukup dah untuk difahami bagi orang yang memahamilah ulul albab. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Dan satu laginya membaca ataupun menyebut salam. Menyebut salam. Salam tu menyebut salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kepada orang yang kamu kenal, dan juga kepada orang yang kamu tidak kenal. Kira.
Iaitu maksud apa sini? Iaitu maksudnya amalan badaniah dan juga amalan maliyah. Memberi makan iaitu berbentuk amalan maliyah, amalan berbentuk harta. Memberi harta. Menderma harta. Dan wattaqara'us salam, amalan berbentuk badaniah. Hanya menyebut saja Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal pun kita tetap Assalamualaikum. Bukan jadinya orang yang kita tak kenal kita buat tak tahu. Tapi orang yang kita kenal, kita pun bagi salam. Tak, bahkan kita bagi salam. Cuma kadang-kadang nak bagi salam ni pada orang Islam ya. Kalau orang kafir kita tidak mulakan. Jadi kadang-kadang orang yang telefon kan, kadang-kadang telefon ni kadang-kadang jadi masalah juga. Kadang-kadang orang yang telefon ni kita tak tahu dia ni orang kafir ke orang Islam. Biasanya orang yang menelefon ni lah sepatutnya dia mulakan dengan memberi salam. Orang yang menelefon. Sebab saya tengok kadang-kadang orang yang menelefon ni dia pula senyap. Dia tunggu kita ada beri salam kepada dia. Sepatutnya dia yang telefon, mana dia lah beri salam, kerana dia yang menelefon tu dia kenal kita. Kerana dia kenal kita tu sebagai satu orang Islam. Kan? Jadi masalah dari telefon kerana tak nampak ya. Tak nampak dari segi rupa, tak nampak dari segi zahirnya dia tu Islam atau tidak Islam. Maka bila kita menelefon, kita telefon satu orang, maka kita tahu dah, bila kita telefon dah orang, kita tahu dah orang yang kita nak telefon tu orang Islam, maka beri salam ya. Barulah orang yang kita telefon tu tahu bahawa sedarnya ni orang Islam yang beri salam. Kalau tidak mungkin dia akan bertukar dengan orang-orang yang ada yang Cina kafir ke apa yang telefon. Ada orang India kafir ke yang telefon. Kalau India Muslim tak apalah, India kafir yang telefon. Jadi boleh bezakan India kafir, Cina kafir dengan yang Islam. Walaupun dia Cina sekalipun, tapi kalau yang Islam dia beri salam. Tu cara kita nak kenal dia. Jadi bila dia beri salam kepada kita, maka kita jawab salam dia. Maka menyebarkan salam ni makna menyebarkan kebaikan. Sebab salam adalah bentuk doa. Assalamualaikum iaitu aku mendoakan supaya kamu mendapat keselamatan daripada Allah Ta'ala. Ringkas saja. Perkataan ringkas saja, tapi terjemuh dia terpanjang. Assalamualaikum. Selamat ke atas kamu. Iaitu Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala mengurniakan keselamatan ke atas kamu. Itu makna dia. Memberi keselamatan ke atas kamu. Mana bila sebut kata keselamatan, keamanan, ini hanya untuk orang Islam saja. Sebab orang Islam saja ya selamat dunia akhirat. Orang kafir dia tidak selamat. Dan kita tidak mendoakan selamat kepada orang kafir. Dan tidak patutnya kita mendoakan kepada orang kafir selamat. Sebab selagi dia tu masih lagi tidak beriman, masih lagi tidaknya Islam, maka kira kita tidak sampaikan salam kepada dia. Tapi kalau dia memberi salam juga kepada kita, maka dalam hadis ada caranya, iaitu kita menjawab salam dengan waalaikum ataupun waalaika. Itu saja kita jawab. Mana qadar dan kepadamu juga. Itu ya. Tapi tidak disebutnya salam. Hanya sekadar waalaika ataupun waalaikum. Kita jawab tu saja. Kalau orang kafir dia tetap juga nak beri salam. Orang Islam ni dia cara membalas budi. Bila orang kafir mendoakan untuk kita, maka kita pun wa'alai kepada balas dia, balas budi. Atas dasar balas budi ya sudah adanya syariat daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab kadar tu saja. Jadi kadar tu tak menyebut perkataan salam, tapi hanya berkadar wa'alaikum, wa'alaika, kadar tu saja sudah. Bab yang baru habis itu, bab yang ke-7. Minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Termasuk iman juga orang yang mencintai saudara dia. Maksud saudara dia ni se-Islam.
ma yuhibbu li nafsihi, dia mencintai untuk saudara dia seperti mana dia cinta untuk diri dia sendiri. Dia suka perkara tu dapat kepada dia, dia suka perkara kebaikan dapat kepada saudara dia seperti mana seolah-olah kebaikan dia dapat. Kalau dia mendapat kebaikan, dia mengharapnya saudara dia mendapat kebaikan juga. Jadi termasuk di dalam bab iman juga. Satu orang mencintai perkara-perkara baik diperolehi oleh ataupun mendapat faedah kepada orang Islam yang lain ataupun orang saudara dia. Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala hadatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dengan sanad sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Musaddad. Musaddad ni Ibnu Musarhad. Musaddad Ibnu Musarhad. Dia ni banyaklah. Musaddad Ibnu Musarhad ni banyak. Ibnu Musarhad, Ibnu Mu'abbal, Ibnu panjanglah nama dia, tak perlulah. Dia meninggalnya pada tahunnya 223 pada bulan Ramadan. Dia ni Al-Basri. Dia ni Al-Basri. Al-Basri mana dia ni Basrah. Qala, dia berkatanya haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kaminya Yahya bin Sa'id ataupun Yahya Al-Qattan lah dia ni. Ulama terkemuka juga dia ni. Al-Basri meninggalnya pada tahun 198. Orang-orang ni kena kenal lah. Orang-orang ni kita kena kenal lah. Sebab ni adalah orang-orang masyhur. Di zaman dia tu dia orang yang masyhur. Yahya Al-Qattan. An Syu'bah, daripada Syu'bah. Syu'bah itu Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Basri. Al-Basri ya. An Qatadah, daripada Qatadah bin Di'amah. Qatadah itu Qatadah bin Di'amah. Dia ada tabi'in besar. Dia juga tabi'in besar. Mana orang-orang yang disebut orang-orang besar sini, maksudnya isyarat kepada ulama-ulama tidak diragui tentang kejujuran dia. Sebab orang bukan seorang orang merujuk pada dia. Bahkan masa zaman dia orang di keliling dia ni hanya merujuk pada dia. Mana ilmu banyak ambil dengan dia. Anas, daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi-nya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni pernah jumpa dah hadis sebelum ni. Anas bin Malik ni adalah salah seorang sahabat kecil juga. Dia ni adalah khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sentiasa khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana khadam lah. Bukan hamba, dia orang yang khadam.
Mana khadam pembantu lah. Pembantu. Kalau pak kita panggil orang gaji lah. Chief khadam. Chief khadam. Khadamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni. Bila khadam dia mana orang yang rapat lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masa jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam masa umurnya 9 tahun ataupun 10 tahun. Umur 9 tahun, umur 10 tahun ni dia mendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jadi khadam ni bukan sebagai khadam lah, dia berkhadam pada seorang Rasul. Maka banyaklah ilmu. Sebab itulah hadis daripada Anas bin Malik pun antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita tengok orang-orang yang meriwayatkan hadis mesti orang yang banyak mendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kelebihan? Sahabat-sahabat Nabi ada ramai sahabat-sahabat besar, tapi kurangnya mereka ni berdamping dari segi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana banyak jauh lah. Tapi dia ni sahabat besar. Tetap juga sahabat besar. Tapi dari segi belajar detail kurang. Dia tahu, tapi dengan cara bukan dengan belajar direct dengan Nabi. Maka kadang-kadang berlakunya belajar tu kerana sudah disampaikan oleh orang ramai dah. Sahabat-sahabat orang lain kata, oh tadi Nabi kata gitu, tadi Nabi kata gini, tadi Nabi bagi hukum gini. Jadi orang yang mendamping ni banyak lagi faedah dia. Sebab kalau orang yang memberitahu ni biasa dia beritahu satu perkara saja. Orang yang mendengar kadang-kadang dia mendengar 3-4 perkara. Dia hanya bagi tahu pada orang tu satu perkara. 3-4 perkara tu kadang-kadang macam kecil lah, benda-benda kecil. Dia tak bagi tahu lah, ataupun dia bagi tahu di tempat lain. Nabi pernah kata gini, tapi satu perkara. Hadis tu banyak. Dia bagi tahu satu perkara, tapi bila di lain masa dia bagi tahu pula, Nabi pun ada kata gini juga. Di lain masa dia kata, Nabi ada kata gini pula. Jadi kelebihan orang yang belajar, dia dapat keseluruhan. Kelebihan orang yang dapat ilmu melalui perantara belajar daripada orang tengah lah maksudnya, maka ilmu dia tu kurang sikit. Maka ni kelebihan ashabus sufah, kelebihan orang yang jadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kecil dia tu dengan belajar Islam. Mana masa dia umur muda dia belajar Islam. Jadi orang-orang lagu ni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sekalipun, ramai orang rujuk dia selepas pada tu. Sebab dialah antara orang-orang yang banyak ilmu. Contohnya Anas bin Malik, Ibnu Umar ada, Abu Hurairah ada. Orang-orang ni antara orang yang banyak merujuk. Lepas tu isu-isu dalam rumah tangga banyak orang merujuknya. Aisyah contohnya. Jadi Aisyah ni siapa? Aisyah ni satu orang isteri yang muda. Lepas sudah tu banyak perkara-perkara tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun lah hidup dia pun dia banyak suka mendamping di rumah Aisyah, sehingga mati pun dia di rumah Aisyah dan di pangkuannya Aisyah kan. Mana ilmu pun banyak kerana banyak berdampingnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cara kita belajar ni. Kita banyak mendamping orang-orang yang alim, mendampingi mereka ni, kita akan dapat ilmu banyak. Tapi kalau kita jarang mendamping mereka ni, maka ilmu yang kita dapat tu kurang. Tidak seperti mana orang yang mendamping. Sebab orang yang mendamping ulama ni, paling-paling kurang pun dia dapat banyak faedah. Kadang-kadang masa belajar, kadang-kadang selepas belajar pun, kadang-kadang banyak perkara-perkara baru yang tak ada dalam mengajar pun dia dapat tahu. Jadi itu dia panggil ilmu-ilmu tambahan. Hanya khusus pada orang-orang yang mendamping saja. Itulah cerita Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada perkataan waw satu. Ada perkataan waw. Habis dari situ sanad sampai Nabi kan. Siapa dia lagi ya? Jadi situ adanya tambahan an Husain wa an Husain al-Muallim. Maksudnya Husain al-Muallim ni adalah daripada Syu'bah bersama juga dengan Husain al-Muallim ambil ilmu daripada Qatadah. Tu maksudnya. Mana Husain al-Muallim dan juga Syu'bah ambil ilmu daripada Qatadah. Tu cara Imam Bukhari nak beritahu. Tadi kan ada nama Syu'bah kan? An Syu'bah. Sebabnya waw situ selepas daripada waw ada an. Jadi an yang pertama adalah Syu'bah. Nampak? An yang pertama Syu'bah. Sebab sebelum daripada tu bukan an. Yang lain tu haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya. Selepas pada tu baru ada sebutnya an, iaitu an Syu'bah. Maksudnya an Syu'bah dan an Husain al-Muallim. Faham kan? Mana situ ada duanya rawi. Duanya rawi diambil oleh yang sebelum dia tu nama Yahya al-Qattan. Mana Yahya al-Qattan ambil ilmu daripada dua orang, iaitu satu Syu'bah, satunya Husain al-Muallim. Husain al-Muallim ni al-Basri. Qala, dia berkatanya haddatsana Qatadah, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Jadi situ memecah kekeliruan hak daripada Qatadah. Yang mana daripada Qatadah dia ada sebut situ hak daripada Qatadah perkataannya haddatsana Qatadah. Itu Husain al-Muallim tu situ ada sebutnya haddatsana Qatadah, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Kerana yang Syu'bah tu tidak menyebutnya haddatsana. Syu'bah tidak menyebutkan haddatsana. Yang daripada Syu'bah hanya menyebutnya an saja. Tetapi yang Husain al-Muallim ada penyebutnya qala haddatsana Qatadah. Maka ni perbincangan seperti tadi lah, masalah-masalah di hadis an-ana. Kerana masalah-masalah tertentu bagi Imam Al-Bukhari, hadis an-ana ni memberi masalah pada hadis yang boleh menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Jadi qala haddatsana Qatadah an Anas Ibn Malik, daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sini ada masalahnya, Qatadah situ ada menyebut juga an. Gitu. Qatadah situ pun ada an juga. Jadi bila Qatadah tu ada an, sini jadi hadis ni masalah besar lah. Tetapi dijawabnya di dalam riwayat Ahmad dan juga Nasa'i, secara jelasnya Qatadah mendengar daripada Anas, sabit. Di dalam riwayatnya Ahmad dan juga di dalam riwayatnya Nasa'i. Di dalam riwayat Ahmad, riwayatnya Nasa'i, secara jelasnya sudah sabitnya mereka ni mendengar, iaitu Qatadah mendengar daripada Anas. Jadi bagi Imam Bukhari ini dikira tidak menjadi satu benda aib ataupun benda yang boleh merosakkan hadis dalam. Cuma masalahnya di sebelum pada Qatadah lah, Husain al-Muallim ataupun Syu'bah yang menyebut detail daripada Qatadah. Faham ke tak? Masalah dia Syu'bah tu.
Dia masalahnya hadis ni bila menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Kerana jika bagi Imam Bukhari menetapkan syarat, kalau hadis an mesti kena ada syarat lain, iaitu sabitnya mereka berdua ni bertemu, berjumpa, belajar. Kalau sekadar sebut an saja tak cukup. Kalau rawi tu hanya kata daripada ustaz tu, daripada orang tu, daripada Nabi. Jadi perkataan dari itu, bila dia menyebut gitu, bagi Imam Bukhari tak berapa cukup lagi. Melainkanlah sahabat yang kata. Sebab sahabat memang jelasnya dia bertemu dengan Nabi. Sebab riwayat untuk sahabat bertemu dengan Nabi ni memang sabit. Tapi bila tabi'in kena kadang-kadang hidup sezaman. Hidup sezaman. Belajar tak tahu agama mana yang belajar. Kan? Macam pak kita ni ya. Ada orang bawah tu main belajar, hidup sezaman tu. Tapi dia tak belajar. Jadi hidup sezaman tak semestinya belajar. Jadi kerana masalah ni, bagi Imam Bukhari dia menetapkan syarat yang kuat, yang tegah. Maknanya mestinya sabitnya mereka berdua ni belajar. Bila belajar dia kena menyebutnya perkataan-perkataan yang jelas. Itu aku mendengarnya Qatadah kata ke, ataupun dia kata telah Qatadah menceritakan kepada aku ke, ataupun perkataan-perkataan seumpama tu. Saya mendengarnya Qatadah kata ke, perkataan-perkataan seumpama itu, bukannya sekadar dari. Dari ini terlampau ringkas, yang mana dari ini mungkin dia tak dengar sendiri, dia dengar daripada orang lain. Kadang-kadang orang itu tak belajar apa, tapi dia tahu benda tu daripada orang itu. Jadi bagi ulama-ulama hadis, perkara ni contohnya bagi Imam Al-Bukhari, perkara ni sudah jadi satu benda ya aib, satu jadi kelemahan di dalam meriwayatkan hadis. Dan bagi Imam Bukhari riwayat-riwayat sebegini ini dianggap lemah. Maka turunnya darjat daripada sahih ke dhaif. Sebab Imam Bukhari hanya membahagikan dua perkara. Kalau tidak sahih, dia dhaif. Kalau tidak sahih, dia tu dhaif. Imam Bukhari tidak bahagikan selepas sahih jadinya hasan. Ada. Imam Bukhari membahagikan hanya dua saja. Sahih, kalau tidak sahih, dhaif. Itu cara Imam Bukhari. Cara Imam Muslim pun sama. Tetapi cara Imam Tirmizi, imam yang selain daripada Imam Bukhari, Muslim ni, cara dia lain sikit. Dia ada pembahagian yang tengah pula. Ada sahih, ada hasan, lepas tu ada yang dhaif. Sebab dia bagi pula jenis-jenis dia. Sahih, yang kurang sahih tu ada juga, dia panggil hasan. Lepas tu yang kurang lagi pada tu adalah dia panggil dhaif. Sebab asalnya hadis yang hasan tu adalah hadis dhaif dah. Hadis hasan adalah hadis dhaif asal dia, tetapi jadi hasan dia jadi hasan kerana dibantu, dikuatkan, maka dia jadi hasan. Ada asal sahih je tak? Asal sahih kerana tu banyak mana lah. Tu banyak kan. Allah tu yang lain. Abi tu Rumah Itulah dia lah. Berdebab sikit memang rumah. Ingat dia apa Yasin. Dia di rumah. Jadi tidak ada masalah dah. Hadis ni sudah jadi tidak ada masalah, maka sesuai juga dengan syaratnya Imam Bukhari. Itu dipanggil syaratnya Imam Bukhari. Mana tegahlah syarat Imam Bukhari ini, tegah, ketat. Mana sebab itulah dia ni adalah kitab yang paling sahih. Sebab syarat-syarat dia tu ketat untuk dijadikan sahih. Kalau orang petika juga Bukhari ni, mana teruk nak lah, mana dia tak belajar tu Bukhari ni. Mana gitu. Bila dia tahu, sepatutnya bila satu orang tu tahu
sangat ketatnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis, maka tak patut lagi kita pertikailah. Bila kita belajar barulah kita tahu kehebatan. Bila kita tak belajar, maka kita akan menuduhlah mesti mungkin juga Imam Bukhari ada silap ke kita akan gitulah. Sebab itulah untuk mengelak tu, sebab itulah dia ambil riwayat daripada orang yang boleh dipercayai dah. Bila daripada orang yang dipercayai, jadi tak ada masalah langsung dah. Sebab dia mengelak, sebab tu dia meriwayatkan daripada orang yang boleh dipercayai semata-mata nak elak berlakunya kemungkinan hadis tu rosak, jadi dhaif. Maka meriwayatkan daripada orang yang boleh dipercayai sahaja. Orang yang diragui tentang dia memahami tentang hadis ni, ataupun dipanggil majhul lah. Majhul ni tak semestinya dia tu orang jahil. Majhul ni mana orang yang tidak dikenali. Ini tak semestinya dia ni orang jahil. Tidak semestinya dia ni orang jahat. Tak semestinya dia ni orang fasik. Tak semestinya dia ni orang yang dituduh Syiah dulu baru dia ni dipanggil majhul ke ada. Dia ni dituduh Mu'tazilah ke apa semua barulah dipanggil dia ni rawi yang majhul. Tak semestinya. Sebab orang yang majhul ni dianggap juga orang yang tidak pandai, ataupun kita tidak tahu yang mereka ni pandai tentang ilmu hadis. Kita tak tahu dia. Bila ulama hadis tak tahu pun dia ni adalah orang yang pandai dalam ilmu hadis, maka dia dianggap majhul. Sebab orang yang pandai dalam ilmu hadis mestilah dia beritahu kat orang. Takkanlah dia duduk senyap-senyap duduk dalam rumah tiba-tiba dia nak jadi pandai hadis lah. Nak pandai hadis mestilah adanya jalan-jalan dia ataupun tanda-tanda dia. Jadi tanda-tanda dia mestilah orang tu bercakap tentang hadis. Dan nak tahu dia ni betul-betulnya rawi yang boleh dipercayai, mestilah dia ni meriwayatkan hadis dengan cara rawi, dan dia mengenalinya rawi itu, dan dia mengetahuinya usul-usul hadis tu dia tahu. Tetapi bila dia mengeluarkan satu hadis yang mana dia tidak tahu menahu tentang masalah-masalah di dalam hadis, masalah-masalah di dalam usul hadis, maka orang lagu ni dia agak macam orang yang jahil tentang hadis. Bila orang tu jahil tentang hadis, maka riwayat dia tu tidak diterima. Tak kira lah dia ni satu orang ya alim dalam bab fiqh, alim dalam bab tafsir, tafsir Quran dia tak alim. Alim dalam bab fiqh pun alim, dalam bab selain pada tu pun alim dia, tapi hadis dia tu jahil. Bila hadis jahil, dia tetap dianggap orang yang majhul. Orang yang majhul mana dia anggap dia ni orang yang lemah. Cuma tuduhan kat atas dia tu kurang sikit lah. Sebab kerana dia tu tidak dianggap pendusta, kita tak panggil dia tu sebagai pendusta, kita tak gelarnya dia tu dengan gelaran dajjal, gelaran-gelaran yang berat kat atas satu orang. Sebab ulama hadis kadang-kadang dia menyebut dengan gelaran-gelaran yang berat, gelaran yang dhaif ke, dhaif tidak berapa berat sangat, mana gelaran memaudhu'kan hadis ke, orang ni orang yang memaudhu'kan hadis ke, ataupun orang ni yang merosakkan hadis ke, dengan makna tadilah maudhu', ataupun orang ni jenis orang yang apa-apa saja yang boleh menyebabkan rosak hadis lah. Lepas sudah tu nya dia tu walaupun dia tu alim sekalipun, dalam bab-bab dia tetap dianggapnya jahil dalam masalahnya hadis, maka dia riwayat daripada dia tetap kita tidak terima. Ni syarat-syarat dia. Maka terbahagilah pada ulama pula, terbagi pula beberapa bahagian hak selain pada Bukhari Muslim. Dia bagi pula orang ni orang yang bagus, orang yang berjuru, orang yang lebay, dan orang bukan ahli juga tapi dia bukan ahli hadis, berita pada dia boleh terima juga kot. Maka berlakulah hadis-hadis yang hasan. Kerana ni kalau tak gitu, maka berlakulah hadis tu jadi hadis yang dhaif tu. Hadis tu jadi hadis dhaif tu. So biasa orang-orang yang lemah gini mesti ada penguat lain lah. Ada orang yang meriwayatkan benda yang sama seperti mana orang ni cakap. Dia tu lemah, tapi ada orang lain yang boleh sambung daripada guru dia. Contohnya orang tu nama yang lemah tu nama Qatadah misal. Dia ambil daripada Syu'bah. Syu'bah tu memang orang yang tak ada siapa ketika lah.
Tapi Qatadah tu satu orang ya, orang yang lemah. Tapi ada orang lain pula, marilah Yahya ke mana ke, orang yang benar, dia meriwayatkan daripada apa tadi? Syubah lah. Pada hak alim tu, orang yang boleh dipercayai itu. Maka bila dia menyambung, menyambung ya orang yang boleh dipercayai itu, maka hadis tu jadi hadis yang hasan lah. Jadi hadis tu jadi tak rosak lah. Kerana ada pembantu-pembantu yang boleh menguatkan. Itulah lagi lah ilmu dia panggil ilmu cabai-cabainya usul hadis. Ustaz, jadi yang kau tanda ni tadi ni kira maju lah dalam Tak ada contoh ya. Contoh. Abi Umar tengok. Umar tengok. Contoh ada. Kalau tak ada hadis contoh ya. Sebab tak tahu nak tak nama siapa bubuh je lah. La yu'minu ahadukum, jadi sambungnya hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak berimannya di kalangan kamu, ahadukum mana setiap kamu lah. Setiap orang daripada kamu tidak beriman. Tidak beriman ni maknanya tidak sempurnanya iman. Tidak beriman secara sebenar, sehinggalah dia mencintai untuk kebaikan saudara dia seperti mananya dia cintai kebaikan untuk diri dia sendiri. Faham kan? Mana dia nak satu kebaikan yang baik kepada saudara dia, sama saja dengan keadaan kalaulah kebaikan itu kalau dapat pada dia, dia pun turut gembira, turut suka. Jadi ini bentuk kesempurnaan dari segi dia cinta kepada saudara dia. Bila dia mencintai kepada saudara dia benda-benda yang baik kepada saudara dia, maka orang ini adalah orang yang termasuk di kalangan orang yang sempurna iman dia. Maka kebaikan-kebaikan kepada satu orang ini sepatut kita semakin gembira, semakin suka benda-benda kebaikan yang ada pada orang. Cuma kadang-kadang orang itu lebih pada kita. Bila lebih pada kita, sebenarnya kali orang yang lebih pada kita tu sebagai dorongan kepada kita untuk lebih maju lagi lah. Sepatutnya gitulah. Bukan dengan cara kita akan dengan adanya hasad deki pula, yang mana kita kalau boleh kita nak kenikmatan ataupun kebaikan yang diterima oleh satu orang itu kita nak tarik supaya dipindahkan kepada kita ataupun tak boleh terus. Jadi inilah jadi tak sempurnanya. Mana ada perbuatan ataupun sifat-sifat dia yang tak bagus. Dan cinta adalah satu perkara yang berkaitan dengan hati. Jadi benda yang berkaitan dengan hati pun sini dianggap beriman dan dianggapnya juga sebagai orang Islam. Orang yang Islam sebenar, ginilah cara dia. Itu dengan amalan dalam hati dia tu merujuk kepada kesempurnaan. Benda ni tak nampak. Tak nampak kan? Cinta nak nampak mana? Tak nampak lah. Kita tengok kebaikan yang dapat pada satu orang tu, kita suka. Kita suka kebaikan yang ada pada orang tu. Seperti mana kita suka juga kalau kebaikan itu kalau ditakdirkan boleh kepada kita, kita pun turut suka. Maka kita tengok yang dapat saudara kita tu dapat, maka kita pun turut gembira, kita turutnya suka. Jadi tu pun walaupun nampak kecil tu pun dalil iman ataupun dalil kesempurnaan iman satu-satu orang. Tak semestinya dia kena buat sesuatu dulu barulah jadi sempurna. Jadi dengan adanya perasaan-perasaan dalam hati dia tu pun boleh menyebabkan kesempurnaan iman dah. Sebab itulah iman ni luas. Cabai-cabai dia tu sangat luas. Habis itu.
Jadi kalau ada cinta lebih pada diri sendiri macam mana tak? Mana dia orang yang penting diri sendiri Dan ada cinta saudara tu lebih pada diri dia sendiri. Oh, lebih pada diri sendiri. Tak kena tak? Lebih pada diri sendiri, tak apa lah. Tak apa. Mana Tak bina. mana orang yang ni lah, orang yang tidak mementingkan diri sendiri lah. Nak kata mesti tu. Dia kebaikan ni, dia benda yang berkembang kan. Jadi mestilah satu kebaikan tu dia akan jadi lebih. Mesti ada lebih. Bila kita suka perkara yang kebaikan yang orang tu dapat, ni maksudnya yang kita tak dapat. Maka bila kita tak dapat, orang tu dapat lebih. Orang tu dapat lebih. Orang tu dapat lebih pun kita cintai. Mana orang yang dapat lebih pun kita rasa kadar yang kita dapat pun kita syukur dah. Orang yang dapat lebih lagi tu, kita tupai gembira, kita tupai suka. Maka benda-benda gini pun kira baik. Cuma janganlah pula kita jadi orang panggil qanaah, ya tak kena tempat lah dia panggil. Qanaah ni maknanya kita rasa puas hati dengan apa yang ada dengan kita. Sekadar pun cukup dah. Sekadar dalam bab dunia tu baguslah. Tapi kalau sekadar ala kadar dalam bab agama tak boleh. Dalam bab ilmu, dalam bab amal kita tak apa sekadar lah. Sekadar tak boleh sebab dalam bab ni mesti kena banyak. Jadi kita tak boleh nak tak apalah kita belajar ni pun cukup dah. Pada satu buku kita pun pakai tak belajar ke kan. Maka ni isyarat kepada tak betul lah mana cara kita anggap berpuas hati dah dengan satu perkara yang sikit kita dapat pun kita kira puas hati dah, kita tak mahu dah yang lain. Jadi tak sesuai. Jadi kalau solat, contoh macam solat, hari ni kita solat dah, esok tak selesai solat pun tak apalah sebab kita solat dah hari ni. Cukup dah tu. Lain-lain kita minta ampun lah. Jadi ni pun macam tak cukup. Cara macam ni pun tidak sempurna iman lah. Dah luas lagi lah kalau bab ni, kalau kita halusi lagi dia banyak capai lagi lah. Bab hubbur rasul minal iman. Hubbur rasul minal iman ni masalah besar ni. Iaitu bab nak terang sini tentang cinta kepada Rasul. Cinta pada Rasul. Cinta pada Rasul. Mula-mula cinta pada saudara. Saudara kita, mana satu orang Islam yang lain. Mana satu orang Islam yang lain pun kita kena cinta. Sini pula cinta kepada Rasul. Ni jadi masalah. Cinta pada Rasul. Cinta pada Rasul. Cinta ni maksud dia nya, kita kena faham maksud cinta tu sendiri mula-mula. Kita bila kita cinta pada satu orang, kita apa saja yang daripada satu orang tu kita akan suka semua kali. Kita akan suka. Kalau dia kita tak suka pun kerana dia tu kita cinta, maka kita pun layan jugalah maksudnya. Kan? Kalau bini kita lah, contoh bini kita. Bini kita tak pakai ketai. Kita tak pakai ketai. Tapi bini kita pakai ketai. Pakai ketai. Jadi kita tak rasa cinta kepada dia. Beli jugalah ketai walaupun kita tak pakai ketai. Faham tak? Walaupun kita tak pakai ketai, kita tetap juga beli ketam tu kerana dia sukanya ketai. Dan apa sahaja perkataan daripada satu orang yang kita cinta, perasaan cinta ni menyebabkan apa saja yang dia sebut tu kita turut. Tu maksud dia. Kita turut. Jadi cinta mesti adanya ittiba'. Takkan berlakunya cinta kita tak turut. Cinta pada satu orang tu nak buat tu kan. Tu orang tak cinta pada satu orang. Orang yang cinta pada satu orang dia akan turut semua perkara.
Orang yang kita cintai dia, orang yang kita cintai itu nak pergi situ, kita kata tak apa, kita pergi situ. Kalau kata nak pergi sini, nak pergi sini, kita pergi situ. Jadi kita turut dia, tu apa yang dia nak, tanda bagi cinta. Sebab cinta dia kena ada dalil dia, iaitu dalil kita turut dia. Ni tu benda berkaitan dengan bab dunia. Contoh satu orang anak tu dia makan aiskrim. Kita kata budak-budak tak boleh makan aiskrim, gosok gigi lah, apa semua, bongok gigi. Kita kata kena makan benda yang berkhasiat. Kita pun kata kena makan nasi lah, apa sedap. Budak tu dia bukan nak makan nasi, dia nak makan aiskrim. Tapi kalau kita bagi juga makan nasi, dia tak makan nasi. Dia tu macam kita tidak turut dia. Bila kita tak turut dia, tak sesuai yang mana sepatutnya kita bagi aiskrim, kita pergi bagi benda yang lain. Contoh pergi bagi aiskrim, kita pergi bagi kereta ke dia. Kereta dia nak bawa macam mana? Kan? Mana kita bagi kereta ke dia. Dia budak-budak ni kita bagi kadar budak kan? That's kadar kemampuan dia kadar mampu dia boleh guna Maka bila kita buat secara melampau, maka jadilah melampau dalam cinta. Jadi cinta pun tak boleh melampau lah. Kan? Jadi kita nak cinta pada Rasul, jangan melampau dalam cinta tu. Nabi tak berjoget, kita nak berjoget buat apa? Nabi berjoget lah, Nabi tak berjoget, kita nak berjoget buat apa? Jangan Nabi duk layan gini ke, tak ada juga. Jadi kita nak layan kita buat apa? Kalau Nabi suka gitu, tak apalah kita buat apa. Tak apalah kita buat benda yang Nabi suka kan. Benda yang Nabi suka. Jadi kita bila kita cinta pada satu orang tu, maka kita buat. Ni orang panggil dalil-dalil, dipanggil dalil akal ya baru. Tapi bilanya kita ambil dengan dalil Al-Quran apa semua, maka adanya isyarat cinta ni, adanya tu kan. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ni cinta pada Allah, fattabi'uni, maka turutlah aku. Perintahlah pada orang ramai supaya turutnya kamu, iaitu turutnya Nabi. Jadi turutnya Nabi itu sebagai lambangnya cinta Allah, lambang cinta Allah. Dan kita cinta Nabi juga adalah dengan cara turutnya Nabi. Maka apa saja yang Nabi perintahkan, ma'amartukum an, apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, maka kita buat. Apa yang Nabi SAW larang, maka kita tinggalkan. Maka inilah dipanggil cinta. Cinta kita turut dia, barulah melambangkan cinta kita. Dan cinta mesti ada beza. Cinta mesti ada beza. Kita cinta kepada satu orang bini kita, cinta dia beza dengan cinta kepada mak kita. Mana boleh sama dengan mak kita. Dengan bini kita tidur sekali, dengan mak kita tak tidur sekali. Walaupun masa kecil kita sapek dia. Mana bila kita besar tak boleh buat gitu. Sebab kalau kita buat, kita akan jadi benda haram kita buat. Walaupun pada asalnya kita isap pek dia, kan? Mana tak jadi tak jadi kesalahan masa kecil, tapi masa besar jadi kesalahan. Masa kecil kita telanjang bogel depan mak kita. Masa mak kita besar, kita tak boleh dah nak telanjang bogel depan mak kita. Jadi ada batas dia. Cinta ni ada batas. Mana ada cinta tak ada batas? Maka kita dalam bab tu pun ada beza banyak dah. Ni Rasul lagilah banyak beza dia. Ni Allah lagilah banyak beza dia. Maka kita tidak boleh samakan cinta. Nak cinta pada Rasul, kadar Rasul.
Dan jangannya melampau dalam mencinta. Sebab melampau dalam mencintai ini akan menyebabkan kerosakan, akan dibenci pula oleh orang yang kita cinta. Sebab asalnya kita cinta pada satu orang tu, kita nak tunjukkan kita ni cinta pada dia, dan kita naknya cinta kita berbalah. Mana ada satu orang tu cinta saja, dia nak juga cinta yang ada balah. Maka cinta balah ni hak tu lah hak penting sekali dalam bercinta. Jadi balah dia nya, Nabi pun turut cinta kita. Kerana kita melakukan satu perkara yang Nabi cintai, dengan turutnya Nabi, maka Nabi pun dengan sendirinya akan cinta kita. Sebab tu dalam Quran ada sebut, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta Allah, fattabi'uni, maka turutlah aku, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan cinta kamu. Mana nak dapat yang besar tu kena sampai tahap ni. Tapi dengan melampau tak boleh. Kita dengan cara cinta kita tu kita guna dengan cara yang salah tak boleh. Dengan buat benda-benda bid'ah, duduk merau-rau di kubur Nabi ke apa, duk minta dengan Nabi di kubur ke apa semua tu satu kesalahan. Tu melampau pula kita dalam cinta. Jadi cinta dah cinta tapi melampau. Jadi bila melampau, dibenci bukan dicintai. Kita ni akan dibenci kerana kita melampau dalam cinta. Maka bila kita cinta pada satu orang tu nak makan ketan, maka kita bagi ketam ke dia. Kalau orang tu tak makan ketan, kita bagi ketan dia juga ke dia, tu melampau lah. Kita buyu ke ketan dia, makanlah 5 kilo. Dia tak makan ketan. Mana sesuai. Bila kita cinta pada satu orang tu, kita bagi kepada dia apa yang dia suka. Dia suka ketan, kita bagi ketan kepada dia. Maka ni dalil bagi kita ni cinta pada dia tu. Maka kepada Nabi pun, hak Nabi suka apa? Nabi suka buat bid'ah? Dah. Nabi suka benda-benda buat khurafat? Dah. Nabi suka kalau kita ikut sunnah dia. Maka kita buat apa yang Nabi SAW tunjuk ke sunnah tu. Hak tu yang kita buat. Tu cinta. Dan zaman sekarang ni melampau pula orang mencinta Nabi ni, sehingga kalau orang tidak buat maulud Nabi tu, dia kata orang ni tak cinta Rasulullah. Jadi kalau sahabat tu tak cinta Rasulullah, jadi tabi'in tu tak cinta Rasulullah, ni Bukhari pun tak cinta Rasulullah, sebab dia tak buat maulud. Jadi orang cinta Rasulullah ni dia buat apa? Orang cinta Rasulullah macam Bukhari, dia buat kitab Bukhari ni. Ni lah mana ada kesan dalam hidup dia. Dia lakukan untuk agama. Dia cinta Rasulullah, dengan dia buat apa? Dia nukil semua hadis-hadis sahih daripada Nabi. Inilah satu contoh cintanya satu orang kepada Nabi. Kita buat apa? Ada kita karya kita apa-apa, kita hadis apa semua. Ada ke? Tak. Ya kita dah buat apa? Kita dah buatnya, kita pergi masjid mana-mana, pergi pada mana-mana, duduk joget situ. Lepas tu gendai, lepas tu kata ni Islam. Islam ni cinta Rasulullah ni. Siapa dia tak buat ni? Maka dia tak cinta Rasulullah. Dia kira tak cinta Rasulullah. Ni melampau. Bahkan dia tuduh pula orang yang tak buat tu sesat. Jadi orang yang tak buat pula sesat. Orang yang buat tak sesat. Tu. Bila satu orang tu sudah dibutakan mata dia ni, tengok kebaikan, dia tak nampak dah kebaikan. Keburukan tu dia nampak kebaikan pula dah. Keburukan tu dia nampak kebaikan. Jadi ni melampau. Maka melampau ni kena ingatlah. Cinta pada Rasulullah ada batas dia. Maka cinta yang ada batas tu, ia ikut turutan batas yang disyariatkan pada kita, maka itulah termasuk iman. Itu ialah minal iman. Inilah iman. Kalau selain pada ni, bukan iman tu. Tu bukan iman tu. Sebab tu di luar daripada iman dah. Tak ada iman kalau orang buat tu. Sebab dia buat tu secara melampau. Bila dia buat secara melampau, dia melakukan satu perkara yang mungkar. Lepas tu dia kata, tak ada orang larang pun. Nabi tak pernah larang. Betul lah Nabi tak suruh buat. Dia kata Nabi tak larang. Nabi tak larang tu, Al-Quran larang tu. La takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu buat perkara yang kamu tidak tahu ilmu tentang dia. Makna kita tak ada ilmu tentang perkara tu, tak boleh buat. Mana Allah Ta'ala larang dalam Al-Quran dah. Larang dah kepada kita, jangan kita buat benda yang kita tak ada ilmu.
Tak ada ilmu pun tak boleh buat dah. Maka nak dalil mana lagi kalau kita kata nak jadi boleh buat? Jadi orang yang ikut batasan cinta pada Rasulullah ni, orang yang cinta pada Rasulullah, orang yang amal ikut Rasulullah, orang yang ikut akhlak Rasulullah. Inilah orang yang cinta Rasulullah sungguh. Orang yang hak Rasulullah bawa Al-Quran, dah tahu dah Rasulullah bawa Al-Quran, dia pun belajar Al-Quran. Dah tahu dah Nabi ni bawa sunnah, dia belajarnya hadis. Maka inilah orang yang cinta Rasulullah. Bukannya bila dibaca hadis, dia kata dia buat amalan yang selain pada hadis. Bila dibacakan Al-Quran, amalan sepatutnya ikut amalan Al-Quran, ada dia buat amalan yang selain daripada Al-Quran. Maka ni bukannya cinta pada Rasulullah, dia cinta pada nafsu dia, cinta pada guru dia, cinta pada benda-benda tu. Kerana biasanya kalau benda-benda mungkar yang dia nak tu mesti ada kerana adanya habuai dunia. Nak pada glamour, nak pada darjat, nak pada ringgit apa semua tu, dia nak pada kemenangan. Bukan nak pada Allah. Sebab orang yang nak pada Allah Ta'ala, dia akan buat seperti mana hak Allah Ta'ala nak. Wabihi qala hadathana Abu Yaman qala hadathana Shu'aib qala hadathana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Dengan sanad yang sampai pada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Abu Yaman sini Al-Hakam bin Nafi'. Qala, dia berkatanya akhbarana Shu'aib, telah menceritakan kepada kami Shu'aib. Shu'aib situ bin Abi Hamzah Al-Himsi. Qala, dia berkatanya haddatsana Abu Zinad, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad. Abu Zinad ni Abdullah bin Zakwan, Al-Madani Al-Qurashi At-Tabi'in. Dia ni tabi'in. Meninggal pada tahun 130. Anil A'raj, daripada Al-A'raj. Al-A'raj pun tabi'in, iaitu dia ni Abu Daud Abdul Rahman, dia nama dia Abdul Rahman bin Hurmus, tabi'in Al-Madani. Dia meninggal pada tahun 117. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni antara ashabu suffah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkatanya, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku, demi nyawaku di tangannya Allah. Demi nyawaku di tangannya Allah. He is itu rujuk pada Allah. He is itu rujuk pada Allah. Sini ada satu masalah, iaitu masalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, kena ingat, setiap ayat mutasyabihat kita tidak tafsirkan, bahkan kita biarkan dengan makna dia itu saja. Tangan dengan mana tangan, bukan tangan tu dengan mana kaki kau, dengan mana selain pada tangan. Tangan dengan mana tangan. Jadi tangan kafiat macam mana, kita biarkan makna dia. Itu tangan Allah, selayak Allah. Tak kiralah Nabi nak menipu. Allah Ta'ala kata tangan, Allah Ta'ala kata lain, dia kata tangan. Jadi kalau kita kata tu bukan makna tangan, maka akan jadinya kita kata, kita menuduhnya Nabi SAW menipu. Bahkan bukan itu saja, bahkan kita menuduhnya Allah Ta'ala menipu juga. Allah Ta'ala dengan sengaja menipu kita, mengatakan dia ada tangan padahal dia tak ada tangan. Padahal dia tu tak ada tangan. Maka sebab tu dalam bab ni, benda yang kita keliru tentang zat Allah Ta'ala, kerana dia tu zat. Kita pasal tangan kita apa, kita masih lagi tak tahunya hikmah-hikmah dan benda-benda yang terselindung dalam masalah tangan kita pun kita tak tahu. Maka ini kan pula kita nak tahu tentang tangan Allah Ta'ala. Maka isyarat pada tangan kita tak tahu. Maka Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tak serupa dengan apa-apa. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala tak serupa dengan, tak sama dengan apapun. Tak sama dengan apapun. Dalam surah Qul Allah pun ada, dan ada juga ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi sambungnya, walladhi, demi jiwaku di tangan dia.
La yu'minu ahadukum, maknanya sini demi Allah lah. Demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidak berimannya, tidak sempurnanya iman di kalangan kamu, hatta akuna, sehingganya aku ini ahabba ilaihi, yang lebih dicintai oleh ia, min walidihi wa waladihi, daripada ibu bapa dia dan juga anak-anak dia. Walidihi makna asal dia adalah bapa saja, tapi walidihi ini hanya perkataan tumpang, hanya saja bila sebut bapa maknanya isyarat kepada ibu bapa. Walad pun seorang anak, tapi isyarat kepada semua anak lah. Sehinggalah dia lebih mencintai, mana dia lebih mencintainya ayah dia, lebih mencintai daripada anak dia. Sebab walad isyarat pada anak lelaki, ayah maknanya lelaki juga kan. Bukan maksudnya yang lelaki saja, yang perempuan bukan maksud itu. Sini dengan mana mak ayah, anak lelaki, anak perempuan sama saja. Jadi tidak sempurnanya sehinggalah aku ni maknanya akulah yang lebihnya dicintai oleh orang itu, oleh setiap kamu itu, yang mana dialah, iaitu Nabi lah yang lebih dia cintai. Maksudnya bila dinisbah kepada makhluk, kita cintanya Rasulullah. Kalau nisbah kepada makhluk, kita yang paling kita cinta adalah Rasulullah. Tapi kalau kita nisbah kepada keseluruhan, paling kita cinta adalah Allah. Cinta semua sekali. Kalau keseluruhan, tak ada dah keseluruhan Allah. Bila keseluruhan Allah, sebab tu mari daripada ayat Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di dalam ayat Al-Quran dia ada menyebutnya tentang satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Boleh rujuklah ayat tu. Surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Itu maksud dia, di kalangan manusia yang melampau ni ada juga yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala, jadinya sekutu-sekutu ataupun sembanding dengan Allah Ta'ala. Yang mana mereka ni menggunakan sekutu-sekutu ataupun sembanding dengan Allah Ta'ala itu sebagai yuhibbunahum, mereka yang orang yang mana mereka cintai. Mereka mencintainya mereka itu kahubbillah, seakan-akannya mereka mencintai Allah Ta'ala. Jadi sebarang makhluk yang mana dia cinta pada makhluk itu sama dengan cinta pada Allah. Sama pun tak boleh. Dah. Kenapa? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, dia paling cinta pada Allah Ta'ala. Kerana orang beriman. Tapi orang yang syirik pada Allah Ta'ala, tak. Orang yang syirik pada Allah Ta'ala, dia cinta kepada makhluk sama taraf saja dengan cinta pada Allah Ta'ala. Dia sama kan. Ni ke pula kalau zaman sekarang ni yang melebihkan orang lain lagi. Lebihkan orang lain lagi daripada Allah Ta'ala. Melebihkan orang lain daripada Allah Ta'ala sudah syirik. Mensamakan dengan Allah Ta'ala pun syirik dah. Melebihkan lagi daripada Allah Ta'ala, lagilah melampau. Sebab tu lawan dia orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, dia ni yang paling cinta pada Allah Ta'ala. Orang yang paling cinta pada Allah Ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu, ini cerita tentang azab. Kalaulah ditakdirkan melihatnya orang-orang yang zalim itu, idh yarawna al-'adzab, ketika mananya mereka tu dapat melihat dengan mata lendai mereka tentang azab Allah Ta'ala, dapat melihat dan di depan mata mereka yang azab Allah, barulah dia tahunya annal quwwata
lillahi jami'a. Kekuatan yang sebenar, kekuasaan yang sebenar hanya milik Allah Ta'ala mutlak. Tak ada orang tu, tak ada orang ni, tak ada makhluk tu, tak ada makhluk ni. Semua tu hanya Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja yang maha berkuasa. Milik Allah Ta'ala saja berkuasa. Bila milik Allah Ta'ala, segala kekuasaan ini milik Allah Ta'ala, orang yang Tuhan yang kita sepatut cintainya adalah Allah. Yang patut kita cintainya siapa? Yang patut kita cintainya Allah. Yang paling kita cinta siapa? Allah. Bukan kita samakan dengan satu orang lain, satu orang lain tu dengan Allah, dan juga melebihkan lagi, tu lagilah melampau. Melebihkan daripada Allah Ta'ala lagilah melampau. Sehingga ada setengah orang tu kata Kaabah tu wali ni jaga, Masjid Nabawi ni ada wali ni jaga, ni negeri Kelantan ni ada wali dia jaga, kampung ni ada wali jaga. Baru ni ketika banjir baru ni di Kubah Keria baru ni tak kena banjir. Kenapa? Kerana ada wali jaga. Itu Tok Kenali jaga. Tok Kenali jaga kawasan Kubah Keria tu daripada ditimpa banjir. Sebab itulah dia kata, Kubah Keria tak kenanya banjir. Ni melampaunya dia ni dalam meletakkan Allah Ta'ala ni bukan sekadar sama, bahkan lebih satu orang tu lebih pada Allah Ta'ala lagi. Jadi seolah-olah Kubah Keria ni tak ada bawah kuasa Allah Ta'ala. Kubah Keria adalah jajahannya Tok Kenali. Di situ di Kaabah mana tu jajahan orang tu. Ustaz, bagaimana orang yang gantung kalau nak menzahirkan dia tu cinta Allah dan Muhammad tu, gantung khat nama harta taniyah. Kalau harta taniyah, sebab tu kadang-kadang benda tu umum sangat. Contohnya letak perkataan Allah Muhammad, letak Allah Muhammad tu dia jadi satu benda yang umum sangat. Dia kadang-kadang kalau bila dia tengok pada zahirnya tak apalah. Kalau zahir tak apa, tapi bila dirujuk kepada niat si meletak tu, mungkin jadi molek, mungkin jadi kebaikan, ataupun mungkin mendatangkan keburukan kepada dia lah, mendatangkan dosa lah. Sebabnya masalah macam mana? Macam contoh untuk mudah nak faham, macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan duduk di satu perkataan saja kan. Jadi nak pisahkan tu memang tidak boleh dipisahkan, bahkan dia duduk di dalam satu baris. Tidaklah kita meletakkan baris asyhadu an la ilaha illallah baris atas, duduk di baris atas, wa anna Muhammadar Rasulullah tu duduk di baris bawah. Maka tu isyarat kepada benda ni hanya teknikal saja. Letak tu dari segi teknikal saja. Kalau biasa gini tak apa, tapi mungkin juga ada satu orang tu yang meletak tu atas dasar niat lain. Kalau atas dasar niat lain, maka hukum tu akan jadi lain. Tapi kalau zahirnya, kalaulah jadi syirik pun, kalaulah tu panggil syirik, kalau jadi syirik juga, mungkinlah jadi kepada syirik kecil lah. Kalau syirik besar, orang tu betul-betul jahit okey lah, mana baru jadi syirik besar. Macam gini lah, kita solat di depan Kaabah, solat lah macam sembah Kaabah, tapi sebenarnya tidak sembah Kaabah lah, tapi bagai tu ada di depan. Maka tapi ada orang juga dia solat di depan Kaabah, makna dia sembah Kaabah, dia faham gitu. Maka sebab itulah lepas tawaf ke apa, dia pun bergantung di Kaabah tu kan, dia peluk dengan dia cium lah dengan apa semua, kerana bagi dia anggapannya Kaabah ni macam satu azimat, macam satu benda yang boleh mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sudah tetap ada benda-benda tertentu saja yang boleh mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi dia kalau balik pada satu soalan ni, mana kalau Allah dengan Muhammad tu bagi dia lah, kalau meletakkan gitu boleh menyebabkan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maka tu ia jadi benda-benda melampau yang dia buat lah, gitu. Ataupun dia samakan dari segi cinta. Kalau dia samakan dari segi cinta, maka berbalik pada ayat Quran tadi lah, menyamakan nama Allah Ta'ala dan juga nama Nabi Muhammad dan juga nama Rasul. Dan dalam masalah ni sebenarnya dia luah, atau dia ada juga masalah-masalah yang ada kelonggaran, dia panggil ada kelonggaran. Cuma kelonggaran ni berbalik kepada si pelaku lah, berbalik pada si pelaku.
Ya, contohnya seperti mana Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni kita sepatutnya kita pergi Masjid Nabawi. Tapi ada orang yang pergi ke Masjid Nabawi bukan dia nak pergi ke Masjid Nabawi, dia nak pergi jumpa Nabi, dia kata. Dia nak pergi kubur Nabi. Maka situ adalah satu kesalahan. Sepatutnya bila dia nak mengadakan perjalanan, sepatutnya dia hanya mengadakan perjalanan untuk pergi ke masjid. Dan mengadakan perjalanan yang besar dalam Islam ni 3 masjid aja ya. Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram Mekah lah. 3 masjid ni saja masjid ya ditutup, mana disyariatkan secara mana benda yang ditutup pada orang Islam yang ada kemampuan pergi ke tempat-tempat ni lah. Tapi orang ni kerana dia melampau dalam mencetai Nabi, maka dia tumpu hanya dia pergi tu kerana kubur Nabi. Kenapa dia pergi Masjid Nabawi? Kerana nak ziarah kubur Nabi. Satu kesilapan ya, di dalam hadisnya ada beritahunya kelebihan orang yang solat di Masjid Nabi, yang mana zaman Nabi SAW sendiri sekalipun, masa tu Nabi tak mati lagi lah, maknanya tetap bolehnya kelebihan seperti mana selepas daripada Nabi mati. Maka tak ada kaitannya dengan kubur Nabi, tak ada kaitan pun dengan kubur Nabi. Masjid Nabawi ni dapat kelebihan kerana kubur Nabi, bukan kerana kubur Nabi. Kalau kerana kubur Nabi, sebelum daripada tu nak jadi kerana apa? Jadi kita pergi ke Masjid Nabawi kerana Masjid Nabawi. Kita pergi kepada Masjidil Haram Mekah kerana Masjidil Haram Mekah. Kita pergi ke Masjidil Aqsa kerana Masjidil Aqsa. Maka tujuan dia adalah solat lah. Masjid ni tak ada tujuan yang paling besar, solat. Maka pergi ke Masjidil Haram, solat. Maka itulah lambang kita cinta pada Allah. Pergi ke Masjid Nabi, maka kita solat. Maka solat tu lambang cinta kita pada Allah. Kita pergi ke Masjid Aqsa, kita solat. Maka solat itulah lambang cinta kita pada Allah Ta'ala. Tapi bila dalam bab mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ni, kita berkongsinya dengan Nabi pula. Kita pergi tu bukan atas dasar Allah, tapi kita pergi tu atas dasar Nabi semata-mata. Kerana kubur Nabi, kita nak pergi kubur Nabi. Maka sinilah berlakunya syirik. Cuma syirik dia hanya syirik kecil saja. Kecuali dia melampau dalam melakukan syirik kecil itu, maka akan jadinya syirik besar. Kerana berlaku macam gini, kerana ada kekeliruannya menziarah kubur. Ada juga isyarat dalam hadis Nabi SAW memerintahkan supaya ziarah kubur. Cuma tidak ada sebarang hadis yang mana Nabi perintahkan kepada kita siapa-siapa duduk di tempat mana mesti kena ziarah kubur aku. Tak ada. Gitu tak ada. Bahkan siapa yang pergi Masjid Nabawi, selepas dia solat apa semua tu, lepas sudah tu, lepas pada solat kali nak ziarah kubur, ziarah dengan maksud ziarah ni apa? Selepas ziarah ni kita pergi kubur tu, kita beri salam kepada Nabi SAW. Beri salam ni mana kita mendoakan kepada Nabi SAW. Kita mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW. Lepas pada tu, itu dipanggil ziarah. Bukan dengan makna ziarah ni dengan mana macam kita ziarah ni kamera highland tu, duduk situ, repot situ, tidur situ. Bukan. Tu bukan ziarah dengan makna gitu. Tu silap faham kita dalam masalah ziarah. Ziarah sini mana kalau kita ziarah kubur, maknanya kita pergi situ dengan memberi salam. Beri salam. Kita pergi macam hidup lagi. Kita memberi salam. Selepas kita memberi salam, kita balik. Beri salam tu doa. Memberi salam kepada Nabi SAW tu adalah doa. Dan memberi salam ni seperti mana disyariatkan dalam hadis lah, yang paling jelas. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia boleh juga Assalamualaikum ya Rasulullah bila kita sampainya di kubur Nabi. Tetapi kalau duduk sini tak boleh. Duduk sini tak boleh. Tapi kalau baca tahiyat boleh lah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan kita baca masa tahiyat kan. Duduk sini hanya terhad saja. Terhad masa mana? Terhad ketika baca at-tahiyat. Ketika membaca at-tahiyat kita adanya memberi salam kepada Nabi SAW. Lain-lain waktu dah. Kita nak masuk rumah kita Assalamualaikum ayyuhan nabi ada.
Kita nak keluar rumah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Nak baca hadis, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Ada. Ini bukan disyariatkan. Yang disyariatkan hanya dua tempat ni saja, iaitu ketika kita salat dan ketika kita menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selain pada tu, maka melampaunya kita adalah melakukan perkara salam lah. Maka melampau ini yang kaki pada masalah akidah. Kerana kita mendakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Maha mendengar. Tapi kita pergi kubur Nabi dengan memberi salam tu macam mana? Memberi salam ketika di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila di kubur, Assalamualaikum ya ahlal ya mana? Wahai ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur. Maka inilah di apa ni? Disyariatkan kepada kita. Bukannya kita duduk rumah ni, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada. Tu salah. Sebab tak ada syariat gitu. Kalau ada syariat gitu, Nabi kata tak payah ziarah kubur. Kalau kamu nak ziarah kubur sini pun boleh. Macam mana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi tidak. Nabi SAW tak memberi pun sebarang isyarat macam tu. Bahkan Nabi SAW, bila kamu pergi kubur, kamu baca ni, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, inna insyaAllah lahikum, yarhamullahu lana walakumul afiyah, dan sebagainya, doa-doa ketika masuk kubur, masuk di proses penguburan. Maka inilah syariat yang ada. Tapi kalau kita nak mendakwa selain pada tu, ni kena ada dalil. Sebab bila benda yang disyariatkan saja kita boleh buat, yang selain daripada disyariatkan kita tidak boleh buat. Bahkan kita buat perkara yang tidak disyariatkan itu akan menyebabkan kita melakukan bid'ah. Dan masalah yang bid'ah ni bukan bid'ah biasa, bahkan bid'ah yang kita buat tu bid'ah yang boleh menyebabkan syirik pada Allah Ta'ala. Kerana seolah-olah kita mendakwanya Nabi SAW ni Sami'un Alim. Sebenarnya Sami'un Alim hanya Allah Ta'ala kan. Innallaha Sami'un Alim. Sungguhnya Allah Ta'ala Sami', lagi dia tahu. Sebab mula-mula kita nak sampai ke satu perkara pada satu orang, mesti dia tu kena ada ilmu, dia kena ada kuasa dengar. Lepas dia ada kuasa dengar, dia kena ada kuasa tahu ataupun faham. Kalau kita cakap bahasa Kelantan, mungkin dia tak faham lah. Kita tak faham bila masa Nabi belajar bahasa Kelantan. Kalau dia cakap bahasa Melayu, bila masa Nabi bercakap bahasa Melayu. Hayat hidup dia pun dia tak belajar bahasa Melayu. Kalaulah kita kata Nabi mengetahui bahasa Melayu, maka kita mengatakan Nabi SAW Maha tahu. Bila kita mengatakan Nabi SAW Maha tahu, maka kita samakan Sami' Allah Ta'ala tu dengan Sami'nya Nabi SAW. Alim Allah Ta'ala tu dengan alimnya Allah Ta'ala. Alimnya Rasul, alimnya Allah Ta'ala, kita samakan. Mensamakan sini mana? Melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Dan ini adalah syirik besar. Sebab itulah bahaya bila masalah-masalah berkaitan dengan akidah ni hanya di tempat-tempat yang dibenarkan saja boleh kita baca. Maka sebab itulah Assalamualaikum ya ahlul kubur tu maksud apa? Atau Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang seperti macam atahiyat tu kita suruh Nabi tak? Kita mendoakan kepada Nabi, untuk Nabi. Mendoakan sebab Assalamualaikum. Assalam mana ya Allah, wilah selamat sejahtera kepada orang itu. Mana sini kepada Rasulullah. Mana kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi SAW. Mana kebaikan kepada Nabi SAW. Bukannya dengan kita menyebut Assalamualaikum tu dengan mana kita menyeru Nabi SAW pula. Mana seolah-olah kita beranggapannya bila kita menyebut Assalamualaikum ayuhan Nabi, maka Nabi pun datang. Lepas datang pun Nabi pun jawab. Ada satu hadis, itu pun hadis dhaif. Yang mana ada hadis hanya ada sebutnya bila diberi selawat salam, Nabi SAW menjawablah. Jawab. Itu saja hadis. Nabi kata akan sampai, lepas sudah tu dia akan jawab. Ada satu hadis yang ada satu soalannya, macam mananya sampainya salam tu, selawat tu sampai kepada Nabi. Selawat salam tu macam mana sampai kepada Nabi SAW. Maka ada satu hadis yang lemah lah. Itu pun dia beritahu, itu pun hadis yang lemah.
Tapi kalau kiranya tidak merosakkan akidah lah, iaitu satu hadis yang menyebut ada mereka yang sampaikan selawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Yang lain tak ada. Kalau kata sampai Nabi mari sini pun dah, lagilah melampau. Maknanya Ustaz dia bukan lagi dengar kan? Bukan Nabi dengar. Disampaikan macam SMS lah. Kalau sekarang ni patut orang mudah faham dah. Voicemail ke apa kan? Benda untuk mudah faham kan? Kalau zaman sekarang sepatut orang mudah faham dah benda tu. Macam mana Nabi dengar? Mungkin lah. Mungkin kita kata mungkin lah. Macam voicemail ke? Macam SMS ke? Tak? Kita tak tahu hakikat sebenar. Sebab tidak ada berita macam mana Nabi dengar. Tapi kita, kalau zaman sekarang kita banyak, kita boleh tengok pada teknologi sekarang ya. Mungkin voicemail ke? Siapa voicemail? Voicemail tu sebenarnya direct. Kerana mari tu selepas pada tu. Semata-mata sampai itu apa? Sampai itu untuk jawab Tapi tidak ada sebarang berita pun kalau kita bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dengar, tak ada. Hanya selawat salam saja. Jadi kalau selawat salam saja, ini satu masalah yang khusus saja, satu perkara yang boleh. Jadi janganlah kita dengan satu perkara yang boleh tu kita kata semua perkara Nabi pun dengar. Ni akan jadi masalah rosak akidah. Yang mana kita silap faham dalam masalah ni, kita akan mendakwa seolah-olah Nabi itu maha mendengar, lagi bahkan bukan sekadar mendengar, lagi maha tahu. Sebab nak dengar ni satu masalah dah, kena ada satu kuasa ajaib supaya dia boleh dengar. Selepas dia boleh dengar, dia kena faham. Kan? Allah Ta'ala ni kalau kita minta sesuatu, Allah Ta'ala tahu yang mana terbaik untuk bagi kepada kita. Sebab tu kadang-kadang kalau kita minta ya Allah bagi duit, kawan-kawan tak boleh berduit. Tapi Allah Ta'ala bagi kurnia dengan cara lain. Bagi makan ke, bagi beras ke, bagi apa-apa yang boleh beri kesenangan pada kita. Tak semestinya duit. Kita minta je ya Allah bagi duit, tak ada duit ni. Contoh. Tapi Allah Ta'ala bagi, tak seperti itu. Tapi kalau kita minta dengan Rasulullah faham tak? Rasulullah faham tak? Lebih-lebih lagi kita bercakap dalam bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi kita bercakap dalam bahasa Melayu. Bahkan perkataan tersilap pun Nabi faham. Mana boleh? Mana Nabi tahu benda dalam hati? Sampai Nabi kata, kita kata tu pun Nabi jadi faham lah. Kalau minta duit tu mana kita bagi duit. Jadi betul lah kita. Sebab Allah Ta'ala kalau minta duit, dia tak semesti bagi duit. Kerana dia beri Allah Ta'ala bila orang tu berdoa, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Tak akan sia-siakan dengan maksud Allah Ta'ala akan memberi satu perkara yang lebih baik daripada yang dia minta. Lepas tu kalau Nabi, mungkin dia bagi hak tu ya. Kerana dia tidak mengerti hakikat sebenar, keadaan sebenar, tidak mengetahui hakikat atau keadaan sebenarnya satu orang tu. Orang tu kata nak duit sebenar kali dia nak makan. Bagilah makan, sepatut bagi makan. Maka ni bentuk kefahaman, bentuk pengetahuan yang mana hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu hakikat sebenar orang ni nak apa. Maka kalau kita kata Nabi alim, maka alim tu mana seolah-olah Nabi mengetahui keseluruhan tentang manusia tu, seolah-olah daripada kecil sampai besar Nabi faham belaka. Semua Nabi faham tentang satu orang tu. Maka bila Nabi faham, maka kita boleh memberi dia faham, maka dia akan bagi pada kita berdasarkan dia faham. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha kuasa dia. Dialah sebenarnya kali yang ada ilmu ni, yang kuasa ni. Itu dia bukan sekadar ada kuasanya mendengar, bahkan Allah Ta'ala mengetahui, ada kuasanya tahu. Tahu, faham dan juga kenal setiap makhluk dia. Dia tahu sejak daripada azali lagi, sejak daripada kita tak ada lagi, Allah Ta'ala sudah kenal, dah tahu dah kita nak jadi apa. Bahkan Allah Ta'ala akan bagi kepada kita berdasarkan kebaikan, mengikut hak Allah Ta'ala nak, bukan kebaikan hak berdasarkan kita nak. Kalau ikut kita nak kan, nak kebaikan macam zahir lah, umur panjang jadi tak mati-mati. Contoh, ya Allah panjanglah umur aku, janganlah mati aku. Tapi Allah Ta'ala tak bagi gitu. Allah Ta'ala bagi juga mati. Sebab apa? Dia tahu kebaikan bila mati tu ada kebaikan yang kekal. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Jadi
Allah Ta'ala akan bagi benda-benda yang mendatangkan kebaikan kepada kita, bukan mendatangkan keburukan kepada kita. Tapi kalau Nabi sekadar yang dia tahu lah, kalau kadar tu. Di hadis sama yang Rawi qala hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala hadatsana Ibnu Ulayya an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam hawa hadatsana Adam ibn Abi Ayas qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sanad yang sampai kepada Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim qala dia berkatanya hadatsana telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayya an Abdul Aziz ibn Suhaib daripada Abdul Aziz ibn Suhaib at-Tabi'in an Anas daripada Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasilu tahwil sanad wa hadatsana telah menceritakan kepada kami Adam ibn Abi Ayas qala dia berkatanya hadatsana Syu'bah telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Qatadah daripada Qatadah an Anas daripada Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum tidaknya beriman di kalangan kamu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi wan nasi ajma'in, sehinggalah aku ni yang paling dia cintai daripada ibu bapa dia, daripada anak dia dan juga manusia keseluruhannya. Makna ya sama dengan hadis yang sebelum. Wallahu a'lam bissawab wa khairu da'wana alhamdulillah. Jadi sambung lepas pada tu lebih kurang 2.5 insya-Allah. Banyak salah ada ni kan? Salah. Sambung ya. Ada dua orang. Puas baru. Allah. Ni tip lagi ni, tak tutup.